Namun yang iktibarnya adalah dalam hati kita, apa yang kita niat dalam hati kita. Wa yushtaratu li fardhi shaum adalah, maksud dia niat shaum ini ialah at-tabyid, niat di waktu malam. Dan sah walaupun lepas maghrib. Sebab ada pandangan kata kena lepas tengah malam, dalam pukul 2 begitu. Tetapi pendapat yang terkuat selepas maghrib. Was-sahih, ini pendapat yang terkuat, muqabil dia adalah gharib, lemah, dhaif. Muqabil dia adalah dhaif jiddan, dhaif. Kalau gharib pada masyhur. Sahih lawannya dhaif. Annahu la yushtaratu an-nisful akhir linniyah min al-lail. Tak disyaratkan tengah malam. Tengah malam ni bagilah, kalau kita 12 jam, bagi 2, 6. Jadi 7.30 tambah 6 dalam pukul 1.30. 1.30 malam. Barulah boleh niat kalau pendapat yang dhaif. Baik. Pendapat yang terkuat berdasarkan hadis malam yujmi' as-siyam min al-lail. Jadi min al-lail daripada maghrib sampailah kepada fajar yang kedua. Al-fajrus sadiq. Annahu la yushtaratu nisful akhir min al-lail. Wa annahu, maksud min tu bidayah. Bidayah min al-lail. Min ibtida. Wa annahu la yadurru al-aklu wal jima'u ba'da niyah. Sebab apa? Makan dan minum berkaitan dengan pembatalan puasa, tidak berkaitan dengan niat. Itu alasan dia. Sekarang ni puasa tak masuk lagi. So kalau makan, jima', minum tidak membatalkan niat. Sebab itu membatalkan puasa, tidak membatalkan niat. Dapat tak? Ka'annahu la yadurrul aklu wal jima'u ba'daha ay ba'da niyah. Wa annahu wa anal hala dhamir asy-sya'ni la yajibu tajdidun niyah ay dia hazaf mudhaf. La yajibu tajdidun niyah. Jadi min bab hadfil mudhaf ilaih. Alif lam ni aiwadun an mudhaf ilaih. Annahu la yajidu tajdidun niyah idza nama thumma tanabbaha. Ini dia punya qadhiyah syartiyah. Boleh letak di depan, boleh letak di belakang. Wa annahu idza nama la yajibun niyah. Tapi sebab kita nak tumpukan kepada tidak wajib niat, kita takdimkan al-masyru', tak ada masalah. Annahu la yajibu tajdidun niyati idza nama thumma tanabbaha. Kemudian dia bangun tidur, tak wajib, cuma sunat. Sebab apa? Khurujan minal khilaf. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Sebab sebagian ulama kata batal. Itu kaedah cara kita. Cara kita berfikir. Jelas tak? Setakat ni jelas, clear? Dan apa masalah? Kat sebelah dah, sebelah masalah dah. Boleh kira. Setakat ni clear? Clear Ustaz, clear. Baik. Kalau dia tidak sampai ke subuh pun tetap puasa dia sah. Cuma tak eloklah puasa macam tu. Kata dia lepas subuh dia tidur sampai isyak, sah puasanya. Dan ada berlaku orang macam tu kan, tidur masih sejuk, tidur. Buka puasa dia isyak, sembahyang lepas sembahyang subuh, dia tidur balik. Jadi zuhur, asar, maghrib terlepas. Dia qadha lah. Walaupun katakan dia tak sedar langsung tak berdosa, tapi tak elok lah. Kawan-kawan pun tak kejut. Kawan pun sunat je kejut. Baik. Wa yasihhu shaumu nafli. Wa yasihhu shaumun nafli. Ay wa yasihhu naflu. Dia buang mudhaf. Biniyati multasiqan biniyati riba liltisab. Multasiqan. Niyatihi atau qabla zawali syamsi. Sebab ada hadis Rasulullah bila jumpa Aisyah nak makan, Aisyah kata tak nak makan. Fa inni idan asumu. Maka aku puasa. Maka menunjukkan kepada sahnya niat sebelum zuhur. Ada qaul dalam mazhab Syafi'i dan pendapat terkuat dalam mazhab Hambali sah sampai maghrib. Mana sebelum maghrib. Dan itu boleh diamalkan lah, bukan difatwakan, diamalkan oleh individu. Misalnya kita puasa, kita tak makan, pukul 5 petang baru tayat. Dia buat kerja.
Kita ambillah pendapat qaul dhaif mazhab Syafi'i dan pendapat terkuat mazhab Hambali yang membolehkan niat selepas zuhur. Tapi bukan untuk iftar, untuk amal peribadi. Dapat tak? Wa yasihhun naflu bi niyyati qabla zawali. Syarat dia tak makan apa-apa lah. Kalau dia makan minum, dia niat puasa, tak edilah sebab telah melakukan perkara yang membatalkan. Wakada ba'da zawal fi qaulin. Ada pendapat Imam Syafi'i yang diriwayatkan sah. Sebab sama aja. Pagi dengan petang, dua-dua siang. Baik. Was-sahih ishtiratu husul syarti shaum min awal an-nahar. Mesti syarat puasa tu mesti daripada awal nahar. Jangan makan, jangan minum, jangan jimat. Ini dah kena rapat pinggan dah, Ustaz. Saya teringin nak naik puasa. Tak boleh macam tu. Was-sahih ishtiratu husul syarti shaum. Apa syarat saum? Kita bincang akan datang insya-Allah. Al-imsak 'anil akli wasyurbi wal jima' wa sa'iri al-mufattirat. Mi awalin nahar. Kalau dia makan, habis. Baik. Pendapat yang lemah kata boleh kalau macam tu, seronok lah macam tu, kita makan sikit roti canai, lepas tu kita darah. Hari-hari boleh buat tu. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, yajibu at-ta'yinu fil fardi saum. Wajib kita ta'yin. Saja aku puasa besok hari bulan Ramadan. Puasa nazar. Puasa qada. Hanafi tak perlu ta'yin, saja aku puasa besok hari kerana Allah Ta'ala sah. Sebab bagi dia bulan puasa tu sendiri sebagai tempat ta'yin. Bukan ada bulan lain dah. Tapi Syafi'iyah jawab, mungkin kita nak puasa nazar, mungkin kita nak puasa qada. Nampak tak? Jadi al-ihtiyat fihi. Di sini menggunakan kaedah al-ihtiyat. Jadi nawaitu shauma'udin an adai fardhi Ramadan. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nampak tak? So kena ta'yin. Macam kita sembahyang lah. Usalli fardha zuhri, ta'yin zuhur. Tak boleh kita saja aku sembahyang fardu lillahi ta'ala. Tapi memang kita nak sembahyang zuhur lah. Tapi orang kata mungkin tidak qada dan sebagainya. So perlu ta'yin. Kalau dalam sembahyang 3 syarat niat. Apa dia? Siapa ingat? Puasa tak ta'yin. Apa dia Ustaz? Puasa tak ta'yin. Al-qasdu. Ta'rif ta'yin. Ta'rif ta'yin. Ta'rif. Ta'arud. Ta'arud. Zikrul fardi. Ta'arud maksudnya zikrul fardi, sebut fardu. Usalli maksudnya niatul qasdi itu. Fardaz zuhri. Fi'lu, qasdul fi'li kena ada yang pertama. Kemudian at-ta'arud, fardha, zikrul fardi. Ta'yin al-zuhri. Fardaz subhi. Kemudian yang lain semua sunat. Lillahi ta'ala, sunnah saja. Fardaz subhi. Yang ni wajib niat tiap-tiap malam mengikut Syafi'iyah dan Imam Syafi'i. Sebab bagi dia malam itu adalah fasil. Macam setiap kali sembahyang fardu, kena niat baru. Tapi kita tu kita di Malaysia, bagi ikut Maliki. Dan dalam Bajuri pun sebut macam tu. Boleh niat sebulan untuk berjaga-jaga daripada lupa niat. Jadi kita niat 2 kali, saja aku puasa besok hari, dengan saja aku puasa sebulan fardu Ramadan, ini tahun lillahi ta'ala. Ala kulli hal, maka kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Kalau kita niat tiap malam lebih banyak pahala dia. Dan itu lebih membawa kepada ihtiyat. Nampak tolong semua. Soalan ni kalau asatidzah faham apa semua insya-Allah. Nanti bulan 3 ni ajak orang tak akan ada keliru insya-Allah. Baik.
Wa kamalun niyah, kamaluhu at-ta'yin fi Ramadan an yanwiya sawma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanata ataupun hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wa fil ada' wal fardiyah wal idafah ila Allah ta'ala al khilaful madhkur fi shalah. Itu khilaf di dalam sembahyang sama khilaf dalam puasa. Dalam sembahyang kena ta'arud, dalam puasa tak wajib sebut ta'arud. Dalam mazhab Syafi'i. Was-sahihu, pendapat yang terkuat di kalangan ulama Syafi'i. Siapa ingat definisi sahih? Saya bacakan apa definisi sahih. Kod nak catat. Yang kita belajar dalam itu fawaid makkiyah. As-sahih ialah qaul ashab yang lawannya adalah pendapat dhaif. Pendapatnya adalah pendapat dhaif. Itu dia panggil apa? An awil ashab ka ta'birihi bil asah was sahih. Jadi itu pendapat ashab Syafi'iyah. Baik. Mari kita sambung. Annahu la yushtaratu ta'yin sanah. Yang kata pendapat kena ta'yin sanah tu ini tahun, ini pendapat yang sangat lemah, tak berdiri di atas dalil, tidak berdiri di atas dalil. Baik. Naf'iyah dia. Walau nawa lailata 30 min Sya'ban, dia niat malam 30. Sauma ghadin an Ramadan in kana minhu, dia buat dalam bentuk ta'liq, kalau dia daripada Ramadan aku puasa. Fakana minhu lam yaqa' anhu, sebab ada tardid, ada tashkik. Tiba-tiba esok i'rab mana tadi? Perkataan Ramadan dalam niat. Tak mana? Nawaitu shawman an ada'i fardhi Ramadan. Yalah, jadi mudhaf ilaih. Baik. Cuma Ramadan ni dia mamnu' min as-sarfi. Jadi dia buat ta'liq, maka tak sah lam yaqa' anhu as-shaum Ramadan. Sebab isu tu bukan apa, niat tu daripada awal dia tidak jazam. Sebab syarat niat mesti jazam. Pasti. Illa idza i'taqada kaunahu minhu biqauli man yathiqu bihi min 'abdin aw imra'atin aw sibyanin rusyada. Melainkan dia buat macam tu sebab dia dapat maklumat yang dia yakin daripada seorang hamba beritahu kepada dia atau wanita. Wanita tak disaksi tapi kita yakin dengan dia. Kita boleh pakai untuk peribadi. Atau kanak-kanak yang bijak. Macam adik, baru ni adik Pak, adik Taufik. Bijak sungguh. Jadi, untuk peribadi kita sah. Untuk orang lain tak sah. Sebab kita yakin dengan dia. Man yathiqu bihi. Ini masalah orang yang kita siqah di zaman dulu lah. Tak ada lah isu ni. Kalau di Malaysia tak ada isu ini. Ya'taqada maksud dia zanna. Bukan maksud i'tiqad jazim. Zan. Kita zan, cukup zan. Walau nawa lailatul 30, dia berniat pada malam 30 min Ramadan sauma ghadin in kana min Ramadan ajza'ahu in kana minhu. Kalau dia niat pada malam 30, in kana min Ramadan ajza'ahu in kana minhu. Kalau dia niat pada malam tadi Sya'ban ni malam Ramadan, isu nak ayah. Beza. Yang pertama Sya'ban, yang kedua malam Ramadan, isu nak ayah. Dia kata aku puasa juga takut esok raya, tapi ada kemungkinan esok masih lagi puasa, sah. Sebab al-aslu baqa'u Ramadan. Jadi al-aslu baqa'u Sya'ban. So mahal pun tak pasti, niat pun ada tardid. Yang ni hanya berlaku tardid pada niat tapi bukan pada mahal. Mahal masih baqa'u Ramadan. Ajza'ahu ay sah saumuhu in kana min Ramadana. In kana min Ramadana. So kena beza. Siapa yang niat malam Sya'ban 30 tak sah. Siapa yang niat pada malam 30 Ramadan sah. Di baqa' al-aslu baqa'u Ramadan. Qala walau ishtabaha, ni kan duduk dalam penjara yang gelap gelita, duduk di hutan yang dululah ni tak apa ada alat macam ni, gambaran dulu, taswir dulu. Ataupun tempat yang di padang pasir.
Masih ada orang yang duduk di padang pasir. Shama syahran bil ijtihad. Dia berijtihad, dia ada ilmu falak, dia berijtihad. Dia puasa sebulan. Fa in wafaqa ma ba'da Ramadan ajza'ahu. Tiba-tiba dia puasa itu bulan Syawal. Lepas Syawal Zulqa'dah. Lepas tu Zulhijjah. Dia puasa. Sah tapi jadi qada lah. Sebab apa? Memang itu bulan selepas Ramadan. Jadi sah. Tapi katakanlah masa di ijtihad tu bulan Syaban, maka jadi puasa sunat, tak jadi puasa Ramadan. Sebab kalau dia puasa Syawal, dia jadi qada sebab dia selepas Ramadan. Dalam Muharram ila akhirih. Tapi kalau dia puasa bulan Syaban, Ramadan tak masuk lagi. Maka dua keadaan yang berlainan. Dapat faham tak? Maristabaha. Dia ishtibah di antara Syaban, Ramadan atau Syawal. Shama syahran isti'anah, isti'anah, dia isti'anah dengan ijtihad. Fa in wafaqa ma ba'da Ramadan ajza'ahu. Kalau kita guna usul fiqh di sini, mafhum mukhalafah, fa in wafaqa ma qabla Ramadan lam yujzi. Itu cara kita baca. Dapat tak? Sebab mazhab Syafi'i berhujah dengan mafhum mukhalafah. Hanafi tak guna. So kita tambah saja. Okey. Fa in wafaqa ma qabla Ramadana lam yujzi. Sebab ini mafhum zaman. Dia panggil apa? Mafhum zaman. Ma ba'da Ramadan, zaman Ramadan sah. Qabla Ramadan lam yasihha. Dapat tak? Siapa tak dapat? Wa huwa bayan qada'un 'ala al-asah. Muqabil asah ada, sebab dia ni ada. Tapi tak ada masalah, yang penting sah lah. Yang penting dia panggil apa? Isqatut talaq. Kewajipan itu telah gugur. Dapat tak yang saya bagi tadi kaedah mafhumuz zaman, mafhum mukhalafah? Dapat tak? Tak dapat Jelas tak? Ustaz Nazri jelas? Ustaz Amir? Ini penting ni. Mafhum mukhalafah. Ya. Jelas. Jelas. Mafhum mukhalafah itu Mafhum mukhalafah maksudnya di sebaliknya. termasuk Lawan, juga dalam ayat Quran kan? Kalau ayat Quran pun ada mafhum mukhalafah dia. Ya. Ini kita tatbikkan dalam teks-teks ulama pula. Boleh. Kalau kita baca Hasyiah Bajuri, banyak dia menggunakan mafhum mukhalafah di dalam menafsirkan teks-teks Imam Ibn Qasim rahimahullah. Sebab itu bila kita belajar cara macam ni, insya-Allah kematangan kita berfikir, menganalisa makin tinggi. Ini yang dibawa oleh masyayikh kita di Al-Azhar Asy-Syarif hafizahumullah. Tadi mazhab Hanafi tak guna, mazhab yang lain macam mana? Hambali dan Maliki. Dia orang guna tak? Guna. Guna ya? Okey. Tapi Imam Ghazali tak guna. Imam Ghazali kalau dia bahas, dia tak guna. Imam Ghazali dia tak guna. Bagi Imam contoh, Ghazali dia ada pendapat peribadi dia. Dia tidak berhujah dengan mafhum mukhalafah. Macam mana dia sebut tu? Dia yang disebut berbeza, dia tak menggunakan mafhum bagi mukhalafah. contoh Tuan Guru, bagi contoh. Dia dalam kitab Mustasfa dia, sebab kitab Mustasfa ni bukan kitab Syafi'iyah, dia kitab dia sendiri. Jadi dia menolak mafhum mukhalafah sebab mafhum mukhalafah ni mukhtalifatul madarik, berbeza pandangan. Ada orang faham cara ni, ada orang faham cara tu, jadi dia tu tak boleh ada ihtimalat. Jadi kalau kita baca kitab Syafi'iyah daripada Imam Ghazali, dia gunalah untuk dia tulis skrip Imam dia mazhab Syafi'i. Tapi kalau fiqh dia sendiri yang kita nampak dalam Ihya, dia ada pendekatan sendiri. Sebab tu bagi dia ayat dua qalah mustakmal boleh guna. Sebab dia tidak berhujah dengan mafhum mukhalafah. Sebab Rasul sebut idza balagha ma'ul qullataini lam yahmith. Jadi kalau mafhum mukhalafah dah, kalau tak capai dua qalah tak boleh gunalah. Tetapi Imam Ghazali dia tak pakai mafhum mukhalafah.
Jelas tak? Jelas. Jadi sebab itu pengajian manhajiyah ini kita akan dapati satu outcome, keputusan yang sangat menarik di kalangan ulama. Pasal apa? Mereka kata macam ni sebab mereka ada dalilnya. Ustaz Hafiz jelas Okey. Tapi benda ni kena kajilah. Kena baca kitab usul fiqh, kena baca kitab fiqh, masuk kita baca kitab fiqh Imam Ghazali, baca kitab fiqh Nawawi. Kita study bahas dengan ulama, munaqashah. Lama kelamaan kita diberikan satu ru'yah. Kita diberi kemahiran untuk menilai di antara pandangan ulama dan ulama. Insya-Allah. Allah akan buka futuhat kepada kita kalau kita sering mutalaah. Kalau kita rajin mutalaah, rajin membaca, insya-Allah ada benda-benda yang kita dapat. Qala falau naqasa adad bilangan puasa kita lah. Wa kana ramadhanu tamman. Dia puasa 29 tapi tahun tu puasa 30 hari. Lazimahu yaumun akhar, kena ganti satu hari lagi bagi cukup 30. Walau ghalita, ini dipanggil nadharia ghalat, tersalah dalam ahkam-ahkam wada'iyah, dia ada tersalah, terlupa, tersilap. So benda itu ada kesan pada ahkam dan berlainan kepada setiap ibadat dan muamalat. Misalnya kita tersilap bagi harga, adakah terbatal kontrak ataupun kita hanya memperbetulkan harga itu sahaja? Kalau kecil tak apalah, kalau besar kita angkat lain lah. Tersilap sebut nama bini dalam akad nikah. Macam mana? Tersilap sebut mahar, tak sama dengan pada orang yang mujib. Wali akad nikah dia sebut 300, kita sebut 200. Adakah sah atau tidak sah? Ini panggil ghalat. Bitakdim wa adraka Ramadan, kalau dia tersalah, dia puasa awal daripada Ramadan. Kemudian dia jumpa Ramadan, lazimahu saumuhu. Wajib dia puasa, wa illa kalau dia tak jumpa, fal jadidu wujubul qada, dia kena qada lain. Sebab apa? Tak sah. Bulan Syaban tu jadi sunat je lah. Bulan Syaban jadi sunat. Sebab apa? Dia bawa mak ibadat sebelum waktunya. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi ay uqiba bi'adami as-sihhati. Jelas ya? Kalaulah dia tak tahu sampai mati, insya-Allah Allah Taala terima dengan niat yang sahih. Ada ulama bahas dalam kitab Munir Mukhtar, dia sembahyang sepanjang waktu. Rupa-rupanya dia sembahyang sebab hidup dia tu sembahyang dia tidak sah kerana ada najis, dia tak sedap wujudnya najis tersebut. Jadi kata Imam Syirvini, mudah-mudahan Allah Taala terima sembahyangnya. Itu kita ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita macam itulah. Kena sentiasa fiqh kita mesti masuk dalam bab husnuzan. Masuk ke dalam janib hub. Jangan masuk janib apa nama dia dipanggil apa? Hub lawannya khauf. Dan kita masukkan orang ke dalam syariat janibul khauf. Bila janibul khauf, orang tu tak semangat. Kesilapan pendakwah kita selalu masukkan orang ke dalam janibul khauf. Cerita alam barzah terlebih sangat, ular apa semua tu, itu di janibul khauf. Tasawuf ajak kita masuk kepada janibul hub, tetapi di celah-celah hub tu ada khauf. Macam tu. Jangan kita masuk toih, takut toih. Kamu nanti dia azab, dia apa-apa semua. Last sekali dia jadi jahat toih. Jadi Tuan Guru ya, nak tanya ni. Ya Tuan Guru. Dalam tadi katalah dalam akad tadi kan, akad nikah. Dia salah sebut. Contoh je lah, nama dia Zainab sebenar, tapi tak sebut Mina. Tapi orang tu lah
Sah Ya, tak kalau angkat dia tu? ta'yin tak apa. Dia sebut hadhihi. Kalau benda tu ada di belakang dia tak apa. Kalau tak ada, kita consider tak sah. Dia ada depan, dia ada depan. Ada Maknanya depan, cuma ada nama depan. itu Boleh sah lah sebab kita ta'yin yang kita sebut. Itu. maknanya salah sebut je nama dia Sebab Zainal. nama tu alamat dia. Alamat. Maknanya salah sebut Minah contohnya kan. Tapi kalau sebelum kalau tak mau nak kahwin, better angkat link lah. Tapi katakanlah memang tersilap. Tapi nama timbangannya mungkin Minah lah. Nama timbangannya. Okey. Satu lagi dalam akad nikah untuk wali hakim contohnya binti Abdullah. Macam dia untuk menjaga maruah dan sebagainya, dia tak sebut binti Abdullah tu. Tak ada masalah. Dia Tapi guna orang wali tu hakim kan tak ada isu lah. Tak ada isu lah. Maknanya contoh dia kata nama dia Aminah. Dia nak tak sebut sebut bin Abdullah ke bin Qaum dia. Dia boleh sebut nama kabilah. Nama kabilah boleh katalah keturunan dia keturunan nama dia si fulan, nama apa-apa kan. Dia ada kabilah-kabilah dia. Al-Mahmudi. Malaysia tak ada kabilah. Malaysia tak ada kabilah. Dan kabilah tu macam ada keturunan dia, ada gelar-gelaran sikit. Ataupun nama kampung dia ke. Benda yang boleh apa mengangkat malu tu. Okey. Apa-apa sajalah. Yalah, okey. Yang penting tak orang kata apa. Orang tak tahulah. Hanya orang tu lah kan. Okey. Wali Jazakallah. hakim telah menjadi wali kepada orang yang tidak ada wali. Al-Sultan wali man la waliyah lah. Okey Tuan Guru. Jelas Tuan Guru kan? Jelas. Jadi maksud dia ra'yu al-Imam Syafi'i fi Misra. Pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Itu maksud fal jadid. Fal qaulul jadidu. Fal qaulul jadidu di Mesir. Ini boleh kita tengok di dalam kitab Imam Syafi'i kita dah terang dah. Kalam-kalam dia ada dalam kitab Imla, Mukhtasar Buaiti dengan Mukhtasar Muzani. 4 kitab tu. Jadi kena catat tu, kita catat supaya kita tahu sikit-sikit. Kita ingat dan kita sedar. Seronok ni. Baru saya abang ada kitab yang terbaru Syarah Mukhtasar Muzani oleh Imam Yaqub ke apa tu. Ulama kurun ke-4 Hijrah, syarah 24 jilid. 24 jilid mensyarahkan Mukhtasar Buaiti sejilid. Yang ni sangat bagus. Kita, walaupun kitab ni tak dijadikan sebagai fatwa, tetapi dijadikan sebagai medan pemikiran. Banyak orang salah faham bila ulama kata kita tak boleh baca kitab bukan tak boleh baca, terus baca. Cuma tak boleh dijadikan sebagai fatwa kalau kita bukan ahli fatwa, tu je. Tapi kalau kita dah boleh buat kajian research, kita ada kelayakan, masyayikh ikhtiraf, tak ada isu. Isunya hanyalah kepada orang baru belajar. Tetapi bukanlah menghalang dia tak boleh buka langsung kitab tak boleh buka langsung kitab Mukhtasar, buka lah tengok macam mana. Tapi kita tak jadikan sebagai sandaran. Itu biasa dalam bidang apa pun macam tu, dia ada darjah 1 buku dia. Dia boleh baca buku SPM, sains, tetapi pening kepala, tapi dia tengoklah. Baik. Qala mana tadi? Ini masalah haji orang perempuan tanya. Tanya kepada ustaz-ustaz, dia tak tanya orang lelaki, dia tak tanya orang perempuan, dia tanya ustaz juga. Walau nawatil haidu, boleh baca dua wajah. Walau nawatil haidah. Sebab apa haidu? Sebab orang perempuan saja haid. Sauma ghadin qabla inqita'i damiha. Dia tak putih darah ni, tapi kebiasaan dia insya-Allah sebelum subuh darah dia habis. Summa inqata'a lailan, pada waktu malam dia dah terputus haid dia, tapi dia niat dah. Boleh tak pakai niat dia yang masa haid tu? Sahha saumuhu in tamma laha fil laili aktsarul haid. Kalau dah tamat waktu haid, waktu malam tu yang lebih banyak waktu tu haid dah tamat dah. Jadi waktu pagi tu dia ada kering dah. Dia niat waktu malam tapi kebiasaan dia macam tu sah. Wa kadza qadrul ataupun qadaru, boleh baca dua wajah. Qadarul adah ataupun qadrul adah. Makna sama saja. Bilangan adah, kadar, bilangan adah. Kebiasaan dia fil asah. Jadi dia ada dua rujukan. Tengok aktsarul haid
Sebab dia kira insya-Allah lah selalunya bersih lah siang nanti. Dan kebiasaan dia dah bertahun dah haid macam tu, kita consider sebagai bersih. Jadi dia pakai niat dia yang waktu haid tu. Malam tu dia niat dah. Tapi elok huruf minal khilaf niat sekali lagi. Cuma nak bagi tahu yang ni sah je lah, sah. Baik. Selesai fasa yang kedua, masuk fasa yang ketiga. Masuk kepada syarat saum. Syarat sihah, syarhatus sihah. Merangkumi budak-budak dan juga orang tua. Syartus saumi al-imsaku anil jima'. Menahan diri daripada jima'. Wal istiqa'ah, muntah. Saja nak muntah. Kalau termuntah lain cerita. Was sahih, pendapat yang terkuat, annahu anal hala, masuk keadaan seorang itu lau tayaqqana, kalau dia yakin ataupun zan annahu lam yarja' syai'un ila jawfihi batala. Kalau dia korek diri dia sampai muntah tapi dia yakin tak patah balik pun syai'un daripada makanan muntah tu masuk ke perut dia, tetap batal. Sebab apa? Ihtiyat. Takut-takut ada. Sebahagian yang ulama kata istiqa'ah itu adalah illah. Istiqa'ah itu sendiri adalah pembatal puasa. Ini sebagai illah dalam bentuk ibadah, illah qasirah. Dipanggil illatun qasirah. Bukan illatun muta'addiyah. Kalau illatun muta'addiyah kita boleh qiyas kepada berdalil ni, maksudnya istiqa'ah ya. Gitu. Dapat tak? Dia adalah illah apa? Illatun qasiratun. Sebab tu kita kena tahu usul fiqh supaya kita dapat menganalisa ni. Yang ni tak ada dalam kitab, yang ni saya bagi sendiri. Berdasarkan analisa yang saya buat. Maksudnya dia illah qasirah. Ibnu Hajar pun sebut macam tu. Dia sebut al-istiqa'ah muftiratun li nafsiha. Dia sebut macam tu. Jadi kita faham bila dia adalah muftiratun li nafsiha, ai innaha illatun qasiratun, ai ghairu muta'addiyatin. Dapat ya? Seronok ni baca kitab ni. Ada yang tak seronok tak? Harap semua seronok lah insya-Allah. Tapi manfaat yufid insya-Allah sampai bila? Sampai kiamat insya-Allah. Sebab tu kita harap asatizah, kalau ada yang buka pondok, ada yang buka pengajian, ajak kitab-kitab yang muktabar, yang muktamad macam ni. Sebab apa? Insya-Allah orang tak akan sesat. Cari buku-buku macam ni, insya-Allah tak akan ada isu. Kerana buku ni telah ditapis oleh jutaan para ulama. Baik. Tafra'iyah dia, wa in ghalabahul qai'u. Kalau siapa yang ditewaskan oleh muntahnya, makna muntah keluar sendiri, fala ba'sa ay la yufattiru, tidak membatalkan. Ini kalimah-kalimah yang menunjukkan kepada sah. Kalimah fala ba'sa ini dipanggil mustalahat Imam Nawawi. Dia boleh sebut fala yabtulu. Tapi sebut fala ba'sa. Ini tafannun untuk memperbanyakkan mustalahat. Wa kadza fil hukmi, wa kadza kalimah yang istiwa hukmi, hukum sama. La wiqtala'a, maksud tak batal lah. Nukhamatan, dia tarik. Macam tu. Nak kata apa tuan? Wala fadaha, dia buang. Dia bukan berdehan dia ni. Nak kata apa? Saya tak tahu ni. Serat. Serak ah? Serak. Tapi dia tak ada dalam buku tu. Orang tak faham. Ini kita ya, serak. Waramaha ay wala fadaha fil asah, tak batal juga. Kan terlekat kat sini ataupun dekat gelumur apa hingus kat sini. Kita buat macam tu. Jadi ada dekat mulut, kita kena buang. Kalau kita telan batal, mengikut pendapat terkuat. Muqabil dia tak batal.
Yang ni muqabil dia batal. Falau nazalat min dibarihi, kalau hingus jatuh daripada kepala. Wa hasalat fi hadis zahir min al-fam. Hadis zahir ni kita ada 3 makhraj. Kha, ain, ha. Zahir pada kha. Ini penggunaan tajwid. So gelema ni dekat kha. Dekat kha ni. Kita wajib keluar. Wa hasalat fi hadis zahir min al-fam. Falyaqta'ha min majraha wal yamujjaha. Dia kena buang, keluarkan, dia potong, kemudian dia lontarkan. Jangan makan. Makan sedap ni. Fa in tarakaha an-nukhamah itu ma'al qudrati, serentak dia mampu keluarkan. Fa wasalatil jawfa, jatuh ke bawah, masuk dalam perut. Aftara fil asa, ay batala fil asa. Muqabil tak batal sebab dia sebahagian daripada, dia macam ayat liaq. Nanti kalau kita nak amal yang kedua pun tak ada masalah. Saya ambil pendapat kedua lah, senang sikit. Kadang-kadang kita main sesemua tu susah. Kalau dalam solat tak apa, no? Solat lain. Batal pula lah. Solat sebab 5 minit. Oh. Solat kita kena dulu dah. Baik. Sebab tu solat, hukum dia berlainan sebab dia 5 minit. Syekh, dah 5 minit Ustaz. Puasa ni 12 jam. Betul lah. Sebab tu puasa boleh sembang. Kalau tak boleh sembang macam mana? Berat tu. Belum puasa tak boleh sembang. Penat tu. Betul. Sembang batal. Yahudi puasa macam tu. Kristian puasa macam tu. Mereka serentak, mereka faham nas Maryam macam tu. Puasa tu serentak tak boleh cakap. Jadi sebab tu kita makruh kalau kita baca matan bisujak. Wa yukrahu tarkul kalam. Makruh tak bercakap. Kena bercakap dalam puasa, tapi cakap yang baik-baik lah. Masa makan macam tu. Makruh kita makan diam semua. Kena cakap. Tidak segan lah. Tambah tuan rumah pula jamun, dia tak cakap apa. Tapi cakap benda yang baik lah. Cerita solat, benda yang baik. Sebab tu tuan rumah disunatkan jangan berhenti makan sebelum tetamu. Sebab kalau dia makan, dia berhenti makan sebelum tetamu tak makan dah. So sama ada dia tunggu ataupun dia makan buah. Itu boleh kita baca adab makan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lepas tu saya cadang kepada asatizah, beli kitab Ihya Ulumuddin ni. Baca. Saya insya-Allah saya akan buat nanti satu program Syama'il Muhammadiyah melalui kitab Ihya Ulumuddin. Sangat hebat. Tamam. Kita yang kita duk baca Syama'il semua Imam Tirmizi. Tapi Imam Ghazali ada bab khas dalam Ihya Ulumuddin, kehidupan hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok depa tak mau baca aku? Apa dia? Kok depa tak mau baca aku tu? Hadis semua elok. Penerangannya lebih jelas daripada Imam Tirmizi. Jelas, mudah, pendek, ringkas dan tak sabut. Baik. So Ihya ni ulama study kadang-kadang ada sebulan dah khatam dah 5 jilid. Jadi itu satu benda yang kitab yang sangat baik. Walaupun ada pandangan yang kita tak setuju tu, itu tak setuju tu bukan makna kitab tu tak bagus. Tapi kitab tu adalah kitab yang membentuk akliyah faqih sufi, faqih sufi. Baik. Wa an wusulil aini ila ma yusamma jawfan. Dan satu benda yang ain ni benda yang nampak sampai kepada benda yang dinamakan jawf, sama ada di kepala atau perut, membatalkan. Itu dia panggil ain. Perbahasan di sini disebut adakah asap itu ain rokok? Ada orang kata rokok tak batal. Asap ini bukan asap rokok, asap yang di luar api tu tak, dia bukan ain. Kalau main masuk tak batal. Tapi asap rokok pasal apa batal, kata ulama dia ada kelazatan. Jadi kita jadikan sebagai mimbabi taghlib. Sebab tu ada orang yang faham daripada kitab ni, dia kata laisal muradu bi al-aina huna. Dukhan bukan ain.
Dia terkeluar aroma gulai no. Ya, macam asap benda macam tu yang masuk. Aroma betul dia gulai, tak, aroma gulai tak apa masuk lah. lah. Tapi rokok ni dia ada tasyahid. Oh. Rokok ni satu benda haram yang tak akan orang tinggal. Vape batal Ustaz. Apa dia Ustaz Ustazah? Ustaz vape. Oh, sama lah dia beradik. Ustazah hisap ke? Tak, saya tanya. Itu yang untuk semput-semput tu. Apa dia? Melawak Ustazah lah. Dajal lah. Macam mana Tuan Guru? Yang semput-semput tu apa pakai apa? Semput. Yang orang semput kan dia ada tu. Inhaler. Ha. Kalau kita tengok 12 negeri fatwa membatalkan, 2 negeri tak batal. Perlis dengan wilayah. Tetapi berdasarkan kajian saya, dalam mazhab Syafi'i pun ada 2 kaul. Sebab dia masalah nadir. Sebab oksigen dia tak apa dia punya apa dia dipanggil apa? Hembusan tu dia masuk ke paru-paru, dia berubah jadi oksigen, dia keluar balik. Dia tak sampai kepada jauh. Jadi boleh. Maknanya kalau kita Syafi'i di Malaysia boleh ikut pendapat yang batal dan boleh ikut pendapat yang tak batal. Sebab dua-dua kuat. Bagus. Siapa yang ikhtiyar, dia kata batal. Tapi kalau batal tak puasa langsung lah. Jadi dia boleh buat, dia puasa. Dalam masa yang sama dia bayar fidyah. Itu lebih ikhtiyar. Satu lagi Tuan Guru, ni ubat jantung bawah lidah. Ubat jantung bawah lidah tak batal. Tetapi kalau kita telan cecair dia masuk dalam perut batal. Masa tu baru batal. Semata-mata letak, meresap tak batal lagi. Tapi kalau ayat-ayat dia bercampur, yang tu batal. Dia kena jagalah. Dia macam pakai lipstick lah. Pakai lipstick tak batal. Tapi kalau lipstick itu bercampur dengan air liur, kemudian air liur tu jadi warna merah, dia telan, ada ain fizikal apa dia? Lipstick tu maka batal lah puasa. Jelas tak? Baik. Salah saya melawak lah. Tak apa. Tapi kalau stres tak apalah. Membawa perjuangan dakwah kita dapat. Oh, sila ada ceramah. Baik. Bawang apa pula? Waqilah ada pendapat dhaif yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, yushtaratu ma'a hadha an yakuna fihi quwwatun tuhilu al-ghidha'a ataupun al-ghadha'a wad-dawa'a. Jadi untuk dijadikan, disyaratkan untuk membatalkan puasa, dia ada kekuatan seperti mana dia boleh mengubah makanan dan juga dawa, tempat-tempat kawasan. Jadi boleh katakan di sini inhaler tu tak batal sebab dia tak masuk ke dalam perut. Dia tidak masuk ke dalam perut kerana benda itu tidak ada ubah apa-apa pun. Kalau kita makan dia akan ubah jadi taid dan sebagainya. Dan benda itu tak diambil oleh badan. Seperti mana yang sampai kepada tempat yang bukan dia panggil rongga yang tidak berlubang seperti badan, seperti mata. Di situ kita katakan kita boleh takhrijkan inhaler dalam mazhab Syafi'i 2 perkara. Satu batal, satu tak batal. Yang batal itu pendapat terkuat, yang tak batal itu pendapat lemah. Fa'alal wajhain, mengikut pendapat dua-dua tersebut, yang kata batal dan tak batal, batinul dimag, di sini, kepala ni, dalaman kepala dan perut, wal am'a usus, wal mathana pundi kencing, mufattirun bil is'ad, membatalkan puasa yang kita buat rawatan. Awil akli awil huknah, cucuk, makan ataupun cucuk. Jadi kalau kita masukkan alat ke dalam lubang kemaluan untuk cek sampai kepada pundi itu batal. Sama dengan orang perempuan masuk dalam kemaluan. Ini mazhab Syafi'i lah, tapi banyak pendapat moden dia kata tak batal. Tetapi dalam kiraan Syafi'iyah benda tu membatalkan. Masanah boleh baca 3, misanah, musanah dan juga mithanah. Awil wusuli min jaifatin wa ma'mumatin wa nahwihima, ataupun benda itu sampai daripada lubang yang berongga ataupun di kepala, lubang kepala, dan seumpama dengan dia, itu juga batal. Ni kalau dicucuk, ditombak,
Ya, itu di antara benda-benda yang membatalkan puasa. Tapi selalunya zaman moden sekarang kita pun dah tak perang apa dah. Banyak kita guna di perut, perut, kemaluan, dubur, masukkan ubat, dia panggil apa, ubat apa? Buasir. Itu semua membatalkan puasa mengikut Syafi'iyah. Tapi boleh ikut pendapat mazhab lain. Kalau dia memang hari kena buh, hari kena buh. Sebab dia tak sampai ke perut, dia duduk dekat lubang dubur. Rectus, di antara rectus dengan dubur, begitu saja. Untuk amalan peribadi. Isu yang besar. Wattaqtiru, selalu orang tanya, menitiskan ubat fi batinil udhun, sakit telinga. Wal ihlil, kemaluan lelaki. Mufattirun fil asah, membatalkan puasa. Pendapat yang terkuat. Muqabil asah tidak batal. Imam Ibn Hajar Haytami dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim, dia tak batalkan. Dia kata sebab telinga ni dia punya rongga tak sampai ke leher. Itu yang menjadi iskaliah. Tapi di Malaysia saya rasa banyak ulama kata batal. Mana dia tadi? Okey. Muqabil tidak batal. Wa syartul wasil, syarat barang yang sampai ke perut, benda yang sampai ke perut atau otak. Kaunu al-wasili min fadin maftuhin, masuk ke dalam rongga yang terbuka, mulut, hidung, dubur, ubul, telinga yang jadi khilaf. Adakah dia manfas maftuh? Tapi dari segi sains, anti lah. Lubang telinga dia tak menghubungkan kepada kelengkung. Itu. Maka kesan dia, mafhum muwafaqah dia ataupun mafhum mukhalafah dia, kalau yang itu batal, yang tak batal dia ialah fala yadurru wusulu duhni ataupun perfume ataupun minyak atak ataupun ubat tidak memudaratkan minyak-minyak yang masuk secara meresap bitasyarrubil masam, dia meresap ke tempat-tempat rongga yang tidak maftuh. Jadi dia apa nama dia, rongga itu tak dianggap sebagai rongga yang terbuka. Jadi kalau masuk racun, perfume dan sebagainya, walal iktihal, kita celak, in wajada hatta kalau dia dapati tak mahu rasa dia di kelengkung. Bihalqi, kadang-kadang kita letak air mau, kita rasa kat sini, dimaafkan. Rasa itu dimaafkan kerana dia masuk bukan dalam lubang yang terbuka. Dia rongga, dari segi sains nama dia rongga, tapi fiqh dia anggap rongga yang dimaafkan. Jelas Ini banyak orang tanya ni. Jadi kalau orang nak ambil pendapat yang lain, itu sila pendapat dia lah. Dia macam mana? Tapi kita terangkan mazhab Syafi'i macam ni. Kita tak ilzamkan orang. Tuan Guru. Ya Tuan Guru. Al-ihlil tu mana rongga ke apakah? Maknanya titisan qatrat tu. Ya. Di telinga dan ihlil, kemaluan lelaki. Ihlil tu lubang kan, dalam kemaluan lelaki tu ada lubang dalam dia. Lubang kencing. Ya, lubang kencing. Kalau orang buat batu karang apa dia jolok kat situ. Sakit no. Maknanya membatalkan. Siapa buat cek batu karang batal? Ihlil lah, Guru. Ya, Ustaz ikut. Ya, nak. Kalau orang cabut gigi, biasa dia ubat kebas tu. Dia buat kebas. Apa dia? Cabut gigi, dia tahu ubat kebas kan? Cabut gigi. Ada batal tidak? Dia terasa. Tak ada apa kalau cucuk ubat kebas kasi dia rasa tak batal lagi. Tapi kalau darah makan batal. Ya. Tapi tak tahan, doktor bagi ubat makan bila. Dia tengok gigi juga, gigi gerham ke, gigi apa kan. Baik. Sebab Rasulullah bersolat dengan celak waktu bulan puasa. Wa kaunuhu biqasdi, dia mesti ada niat. Kalau dia tidur, dia tak sedar, tak ada isu lah. Kalau dipaksa, tak ada isu lah.
Sebab kesan dia taf'iyah dia falau wasala jaufahu dhubabun, dhubabun jadi fa'il. Lalat masuk ke dalam perut dia. Au ba'udah, nyamuk. Au ghubarut tariq, masuk tanpa sengaja. Habuk jalan. Wa gharbalatud daqiq, habuk-habuk tepung yang kita buat itu. Lam yuftir, tak batal puasa dia. Jadi habuk-habuk, dan kita jalan raya habuk banyak, nampak macam mana? Lalat masuk, tengah lalat masuk. Atau berjalan, ataupun tengah uli, roti. Banyak sangat termasuk. Kita tak dapat halang, tak sedap. Itu tidak membatalkan. Sebab payah. Dia panggil umum balwa, al-masyaqqah tajlibut taisir. Tapi kalau dia sengaja, batal. Kalau banyaklah, kalau sedikit dimaafkan. Kalau semua orang dia makan angin, angin tak batal lah. Sebab angin bukan ain. Angin bukan ain. Ini masalah menarik. Wala yuftiru saumu, tidak batal puasa. Bisababi bibal'i riqih, telan ayat liaq. Kalau tak telan mati. Asal kalau ikut kaedah batal sebab ayat liaq ni ain, tapi dimaafkan li darurah. Daruratul hayah min ma'ridihi, tak batal. Memang ada ayat liaq tu kita. Tetapi ada yang batal telan ayat liaq. Macam mana gambaran dia? Falau kharaja 'anil fam thumma raddahu wabtala'ahu aw balla khaytan biriqihi faraddahu ila famih wa 'alayhi rutubatun tanfasil aw ibtala'a riqahu makhlutan bighairihi aw mutanajjisan aftara. Ayat liaq dah keluar dah, melekat kat sini, melekat dekat baju, melekat kat tempat lain, bawa masuk balik, dia telan, ibtala'ahu, ataupun dia basahkan benang dengan lidahnya, kemudian dia masukkan balik benang tu, ayat liaq ada kat benang dia. Alaihi rutubatun tanfasil, makna ayat liaq dia yang terpisah. Ataupun dia telan, ayat dia bercampur dengan benda lain, campur dengan lipstick yang merah tu jadi warna merah. Kalau tak jadi warna merah tak apa. Ataupun bercampur dengan darah, gigi dia pecah, mulut dia pecah, ada darah, dia tak komok, aftara, batal puasa. Ataupun masuk ayat liaq orang lain, dia bertelan, batal puasa. Lah tak pada pakai mask. Dulu kan tak pakai mask, ayat liaq orang tu mabuk masuk. Qala walau jama'a riqahu, kalau dia himpun ayat liaq bagi jadi banyak, fabtala'u, dia telan, lam yuftir fil asah, sebab tak keluar air, dimaafkan walaupun tak elok. Dia telan, dia kumpul ayat liaq dalam mulut, ibtala'ahu lam yuftir fil asah, tidak batal puasanya, pendapat yang terkuat. Wallahu a'lam. Jadi kita buka soalan pada tuan-tuan perempuan. Petang ni kita sambung Mughni Ibnu Qudamah pula. Tapi menarik apa perbincangan kita? Ni satu lagi Tuan Guru. Nak tanya apa? Kalau ni dia masukkan ayat al-hidung 3 kali lebih. Kalau tak mubalaghah dimaafkan kalau sikit. Kalau dia mubalaghah banyak kali pertama, kedua kalau dia mubalaghah lah dia ni tak? Betul? Macam mana? Dia wuduk yang sunat ni, berkumuk ke ataupun istinshaq ni. Dia jangan mubalaghah, jangan banyak sangat, sikit tak apa. Kalau banyak batal. Kalau dia bukan kata dia terlajak kali keempat pun batal ke? Ya. Kalau mubalaghah, dia anggap sebagai mubalaghah, maka batal. Mubalaghah macam mana? Terlalu biasa lah kan? Berlebihan lah, berlebihan. Kan dalam, kalau bukan waktu besok kita boleh tak perlu buat macam tu. Komok kat atas ni. Komok dekat lihat ni. Atau komok-komok tu dia saja simpan sikit. Ya. Saja nak rasa ayak. Tuan Guru. Ya. Kita tarik taik semelip punya tu batal? Ya. Taik yang masuk ke dalam. Yang semelip lah. Yang semelip tu, kalau ikut kaedah batal. Tapi untuk batal insya-Allah tak batal lah. Sebab dia tak masuk kat perut. Ya, baik. Dia satu lagi kentut dalam sungai. Masa kita kentut dia buka lubang. Dia masuk tu termasuk air. Sebagai ulama kita batal, tapi kita insya-Allah tak batal kot, insya-Allah.
Sebab dia berkata bila kentut tu ayak masuk. Jadi ada dua kaul. Kami yang ingat tengok kita lah, kalau kita ni sebab berenang saja tak batal puasa. Ada orang kata berenang batal. Kencing dan berak lah dalam Di mana sungai, kita nak tengok dua kaul tu? kencing dan berak dalam Berak dalam sungai haram. Tapi kalau dia tak masuk betul-betul dalam, tak batal lagi lah. Sebab tu Darul Ifta dia tak batal puasa. Syafi'iyah kalau masuk batal lah. Sebab tu orang tua-tua dulu dia tak bagi kita berenang. Sebab bagi dia berenang tu batal terus. Sebab tu guru dulu ajak macam tu. Tapi kita tak ada lah. Kalau orang tu mengenai ikan, dia mesti masuk sikit dekat laut, betul tak? Takkan nak terus batal. Kalau kentut tak boleh mengai apa lah. Tuan Guru ada masalah lah. Satu masalah. Kenal dengan ada satu amalan orang tua di kampung ni, dia puasa, dia genapkan 30 hari. Dia tak ikut orang, dia ikut dia. Puasa macam tu? Dia puasa setiap tahun dia cukup 30 hari. Tapi dia seorang yang beramal yang tu, dia tak ikut orang, dia ikut dia. Mana puasa sepanjang tahun lah, melainkan hari raya lah. Bulan puasa, dia genapkan 30 hari. Setiap tahun dia genap 30 hari. Kalau orang puasa 29 pun dia genap juga 30 hari. Hari raya pun dia puasa? Biasanya tak sah. Tidak sah dan haram. Biasanya dia puasa awal 1 hari. Tak boleh. Tapi dia seorang, dia tak ajak Kan orang. 4 bulan mana boleh. Ataupun tak ada putusan mukti, tak boleh. Kira istihad Ustaz kata boleh, tak apalah, ni tak boleh. Dia ilham dia tu, tapi tak betul lah, ilham yang tak betul itu. Hukum dia Cuma tak boleh. Cuma kaedah dia ambil, dia nak beri cukup 30 hari. Tak boleh. Dalam ibadat kita follow. Ya. Hari raya mesti nak buka. Aftiru li ru'yati, itu hadis Rasulullah. Ya. Ibadat tak boleh pandai-pandai. Betul. Tak, kadang-kadang orang nampak pada warak, Warak dia adalah Warak tak kena dia. warak. Dalam ibadat tak nak buka warak tu namanya. Betul. Assalamualaikum Ada Ustaz. juga ni. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Ni saya nak ada kemusykilan sikit lah Ustaz. Macam kalau kita pakai ubat mata kan, setengah orang kata pakai ubat mata tak batal puasa. Tapi bila kita pakai, kadang-kadang dia pergi masuk sampai ke hidung tu, lepas tu sampai ke kerongkong ni. Tadi kita sebut tadi tak batal. Kalau kita tak telan, wajada ta'mahu halqi lam yufattir. Kita hafal matan tu. kalau tertelan batal lah Ustaz ya. Kalau kita rasa tak batal. Wajada ta'mahu. Tak batal kan? Tak batal. Telan apa? Telan apa pula? Pasal dia telan telan. ubat kan rasa pahit. Ubat tu kan, ubat mata kan kadang dia sampai rasa pahit tu Ustaz. Dia rasa tak Dia tekak. ni. Dekat tekak tu. Telan ubat kat mana? Kat mata rasa telan dia pahit tu tekak rasa. Ya Tak betul. batal. Sama ada tertelan kan tak batal. Kalau buh ayak lengkong kat mata rasa dia tekak lengkong. Kalau ada orang yang lengkong. Apa-apa yang lengkong ke ayat apa yang masuk dekat mata tak batal. Dia bukan rongga. Sebab dia bukan rongga kan. Sebab makan kat mulut. Kita dah sebut syartul wasil ayyakuna fi manfadin maftuhin. Nas dia. Nak dapat kepastian. Terima kasih Ustaz. Macam cucuk lah, nak cucuk vaksin. Satu lagi Tuan Guru, kita apabila kita iftar, kita tak ada makanan, kita buat batal boleh? Dah. Bila kita tak ada makanan, dia boleh buat macam-macam. Kentut. Abi Hurairah dia buka puasa dengan bersetubuh. Ada tak? Ada riwayat. Ibnu Umar. Afwan, Ibnu Umar. Baik Tuan Guru. Pasal apa? Tu tak Ashraf kata. Ya Tuan Guru nak tanya. Ya. Ada orang puasa 2 hari. 2 hari dia tak buka puasa. Haram.
Dia panggil wisal. Inni lastu kahayatikum. Inni abitu 'inda rabbi fayut'imuni wa yasqini. Assalamualaikum Tuan Guru. Dia minum satu ayat pun dah okey dah. Untuk menghilangkan minum cukup segala ayat, dia boleh sambung puasa dia. Kalau kata atas dasar tak ada makanan, buka puasa dengan bersetubuh, tak kena bayar tu ke apa? Apa tak kena apa dah? Allah lupa dah. Kafarah. Kafarah. Dah masuk waktu puasa dah. Buka waktu buka masuk dah. Bukan kena minum dulu lah, boleh setubuh. Tak. Tak ada ayat. Tak boleh kan? Orang panggil dalam istilah law, dia panggil discharge by performance. Dia tak ada apa, dah selesai dah. Ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam Tuan Guru kita. Siapa tu? Silakan. Ni masalah basuh najis. Masa puasa kan. Jadi dia masukkan sikit jari dia kat lubang punggung. Adakah batal untuk korek najis keluar daripada punggung? Ya, untuk kalau memang najis ada kerana darurat tak batal. Tapi kalau sengaja tak ada sebab apa, batal. Ikut pendapat asah lah. Tapi kalau pendapat yang kurang kuat tak batal. Tapi kalau dia ada penyakit, untuk bersihkan kawasan sebab dia darurah, tak ada masalah. Dia macam mandi wajib lah. Mandi wajib terpercik ayat ke telinga. Walaupun katakan kita ambil pendapat yang batal, tapi tak batal insyaAllah. Okey lo rehat. Kitab Minhajul Talibin, bukan kitab Fawaid Makiyah. Kitab Minhajul Talibin muka surat 178. Ustaz, ada sama tak air masuk ke mata dengan air masuk ke telinga, batal tak? Dengan mata ittifaq tak batal, telinga tu khilaf di kalangan ulama. Jadi apa dia, sebagai ulama Syafi'i kata tak batal. Kalau kita rasa berat, kita ikutlah pendapat yang tak batal. Tapi kalau yang muktamad batal. Tapi insya-Allah tak batal tu, insya-Allah tak ada masalah. Insya-Allah. Kalau ubat demam hak masuk ke pungkok tu batal lah no. Kalau Syafi'i batal. Confirm batal tu lah. Ya. Tapi kalau cucuk dekat buntut tak apa. Oh cucuk tu tak apa. Jangan masuk ubat dekat lubang dubur. Sebab dia kalau masuk lubang dubur tu dia lebih power ni, dia cepat sampai. Ya, masalah lubang dubur tu rungga. Yalah. Kalau cucuk tu dia lain rungga. Betul. Okey, kalau tak ada apa-apa kita sambung petang insya-Allah. Baca Mughni Ibn Qudamah pula, tapi saya rasa seronok sebab apa? Kita dah dekat puasa dah. Soalan mesti banyak ditanya kepada asatizah. Dan buku ni cukup jami' mani' untuk menyelesaikan masalah masyarakat kita insya-Allah. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh mengajar kat masjid insya-Allah. Janji faham? Clear. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.